Kek TV KPM. Hai, selamat datang. Hai, sebenarnya saya nak tanya sikit lah. Saya kenapa tengah tu? serabut sedikit ni sebab saya nak ada majlis graduasi tak lama lagi ni. Okey. Minggu depan. Tapi kalau tengok rambut saya ni pendek. Tapi saya kalau boleh nak kembang-kembang macam tu bagi nampak cantik lah. Okey, kembang-kembang tu memanglah cantik. Tapi masalahnya kembang-kembang tu nanti okey, cuba duduk. Okey. Kembang-kembang tu nanti nampak muka kembang. Sebab kan dia jadi kembang, muka dia jadi lebar. Okey. Okey, letak je. Okey, lepas tu kalau kepuk-kepuk pun nampak macam tak formal. Graduasi ni dia majlis formal. Jadi saya sarankanlah Fika buat je lurus. Oh, lurus? Lurus macam ni. Saya set up sikit bagi dia nampak flowy sikit. Nampak cantik, dia lembut, dia turun. Oh, ya ke? Cantik ke kalau lurus je? Dia lurus, nanti muka nampak runcing. Nak tak muka runcing? Nak okey. sangat. Okay. Kalau nak, jom kita buat sekarang. Jom, saya dah bersedia ni. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas dan hari ini bersama Kak Syafika, mata pelajaran kita ialah dandanan rambut pendidikan khas. Dan nak tahu lebih lanjut tentang topik kita, tunggu dulu kita perkenalkan dulu guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Lina Muhammad Rais. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Fika. Cikgu apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti tajuk kita dandanan rambut kan, mesti cikgu punya mestilah nak bergaya juga dan nampak berseri je hari ini. Okay, terima kasih. Dan bersama kita di studio juga ialah Cikgu Saiful Amri Sailan daripada selaku jurubahasa isyarat dari SM Pendidikan Khas Vocational Shah Alam Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, baiklah murid-murid yang sedang menonton, jom kita kenali topik kita pada hari ini. Silakan Cikgu Lina. Okey, terima kasih Fika. Yeah. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang penggayaan rambut menggunakan pelurus rambut elektrik. Okey, kita mulakan dengan objektif pembelajaran dia, Fika. Okey. Yang pertama, kita akan menyatakan definisi meluruskan rambut menggunakan pelurus rambut elektrik dengan betul. Seperti di situ tu. Pelurus tu. Yang ini ya, Cikgu? Ya. Yang kedua, kita akan belajar menyenaraikan kegunaan alat dan bahan untuk meluruskan rambut menggunakan pelurus rambut elektrik. Okey. Senarai barang-bahan yang akan digunakanlah. Okey, lepas itu kita akan menyatakan langkah-langkah keselamatan yang perlu diamalkan semasa menggunakan pelurus rambut elektrik. Bahaya ke tak bahaya ke kita akan belajar. Selepas itu yang terakhir menyatakan prosedur melurus rambut menggunakan pelurus rambut elektrik. Itu saja yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, Cikgu. Okey, boleh saya teruskan Fika? Silakan. Okey. Kita akan pergi pertama, definisi meluruskan rambut menggunakan pelurus rambut elektrik. Okey, sebenarnya kaedah dia mengubah rambut, bentuk rambut, rambut yang berikal seperti dalam patung ni. Okey. Patung sebelah ni saya ada labelkan rambut berikal menjadi lurus seperti di sebelahnya dan licin menggunakan haba panas. Melalui alat pelurus rambut elektrik di depan sana tanpa menggunakan bahan kimia. Murid-murid di rumah ya. Okey. Kaedah ini dia bersifat sementara. Di mana bentuk rambut yang diluruskan tu akan kembali kepada keadaan asal apabila ia dibasahkan. Ini kerana dia tak guna bahan kimia. Dengan kata mudah, lepas Fika mandi, dia akan kembali kepada bentuk
ikal kembali. Oh, kalau orang tu rambut kembang, Ya. pakailah pelurus elektrik ni, basuh rambut terus kembang balik lah. Ya, betul. Sebab dia hanya dia tidak menggunakan bahan kimia. Fika. Okey, cikgu. Okey, faham ya Fika? Faham setakat ini? Fika faham. Saya pun nak uji lah Fika. Alamak, awal-awal dah kena uji ni. Memanglah nak kena uji kan? Okey, cikgu boleh? Okey. Adakah bentuk rambut, soalan dia, adakah bentuk rambut lurus yang diluruskan dengan pelurus rambut elektrik bersifat kekal? Ni baru je Cikgu Lina sebut tadi kan? Mesti boleh jawab. Boleh cikgu. Dia tidak bersifat kekal, dia hanyalah sementara. Okey, pandai. Okey, kalau macam tu saya bagi ganjaran lah awal-awal. Fika boleh pilih mana satu warna yang Fika nak. Okey, pertama ni letak saya dalam pilih cup tu. Okey, warna pink ya cikgu. Okey, ini jawapan dia. Saya baru tunjuk. Dia tidak jawapannya tidak kekal kerana rambut akan berubah kepada keadaan asal apabila ia basah. Tapi kan cikgu, saya ada satu soalan. Kalau contohnya dia tak kena basah, tapi dia akan kekal lama tak? Dia tidak kekal juga. Sebab apa? Nanti lama-lama rambut tu akan menjadi ikatan dia akan menjadi longgar dan dia akan menjadi ikal kembali. Sebab dia tak ada bahan kimia. Dia tak kekal. Okey. Faham cikgu? Fika, boleh ya? Kita pergi ke objektif pembelajaran yang kedua pula. Silakan. Okey, objektif pembelajaran kedua kita akan menyanyarakan alat dan bahan untuk meluruskan rambut menggunakan pelurus rambut elektrik. Okey, murid-murid di rumah bolehlah sama-sama belajar ya. Ya. Okey, yang pertama adalah sikat ekor. Okey, sikat ekor macam yang dekat board tu warna pink lah. Tapi di bawah tu warna hitam. Okey, sikat ekor ni kegunaan dia untuk meluruskan rambut, dengan membahagikan rambut dengan kemas. Okey, yang kedua dia boleh digunakan semasa mengambil sebahagian rambut yang diperlukan semasa menggayakan rambut. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, kemudian klip pembahagi rambut. Klip pembahagi rambut ni ada banyak jenis. Yang Fika tengok kat sana yang ada dark clip dengan yang satu lagi yang panjang tu. Dia kegunaan dia adalah untuk menyepit rambut yang panjang semasa pembahagian rambut nanti. Sebab rambut kita kan panjang. Betul. Nanti kita senang nak bahagikan nak klip rambut tu, senang nak buat meluruskan rambut. Okey. Yang ketiga, ini adalah alat yang paling penting. Ingat ya, dalam proses meluruskan rambut, pelurus rambut elektrik adalah alat yang paling penting kerana ia berfungsi untuk meluruskan rambut dan secara sementara lah. Sebab tak ada bahan kimia kan? Ya. Okey. Yang keempat, murid-murid, penutup telinga. Okey, penutup telinga ni sebenarnya sebab pelurus elektrik itu kan panas. Jadi, bila kita menggunakan penutup telinga, tak adalah telinga kita terkena bahan panas tu, haba panas tu. Okey, seperti di situlah kan? ya. Ya, betul. Okey. Yang macam-macam bentuk rupa ada kan? Ya, betul. Yang macam dalam gambar ni hitam je kan. Ini warna coklat sikit. Ya, macam apa bentuk? Dia macam just letak je dekat telinga. Letak je ya. Okey. Ya. Okey, murid-murid. Okey, alat yang kelima murid-murid, tuala. Tuala ni sebenarnya kalau kita tak buat dekat patung, kita akan letak di bahu pelanggan untuk mengalas bahu pelanggan. Okey, kemudian cap. Cap digunakan untuk melindungi pakaian pelanggan daripada sebarang kotoran. Sebab kadang-kadang ada je mungkin spray kena kat baju, nanti rosaklah baju. Okey. Ketujuh adalah hair moss. Hair moss ni melembutkan rambut dan juga mengekalkan gaya rambut. Sama juga dengan penyembur rambut. Dia gunaan dia untuk mengekalkan gaya rambut. Okey, dah ajar. Okey. Saya nak tanyalah. Okey cikgu, boleh saya cuba. Soalan ni senang je. Apakah alat yang paling penting untuk meluruskan rambut? Okey, murid di rumah boleh menjawab bersama-sama guru masing-masing. Cikgu, saya tertengok jawapan kerana ada di sebelah saya. Pelurus elektrik, cikgu. Ya. Rasanya sangat betul. Okey, boleh ambil lagi satu ganjaran. Lagi satu ya, cikgu. Pilih je warna mana-mana. Okey. Cikgu, sebenarnya banyak kan bahan yang ada dalam proses nak meluruskan rambut ni. Bukan setakat dia punya pelurus je. Ya, betul. Tapi kalau tak ada pelurus, prosedur untuk meluruskan rambut takkan dapat dijalankan. Yalah. Kan? Macam mana kita nak luruskan rambut? Betul, cikgu tak boleh guna tangan. Ya, betul. Kalau klip tak ada, kita boleh lagi simpul-simpul dengan getah. Ya. Kan? Okey, kita pergi yang
seterusnya. Okey. Ini yang mencabar sikit untuk Fika. Kita dah belajar tadi, jadi saya nak uji Fika lah. Okey. Okey, kat situ saya ada letak board. Saya nak Fika labelkan kegunaan alat dan bahan yang ada dekat board tu. Oh, labelkan cikgu. Ya. Fika tampal je. Cabut dia satu tu, tampal dekat dia punya yang mana kegunaan yang betul. Okey. Cuba Fika buat. Okey cikgu, saya cuba ya. Murid-murid di rumah boleh cuba teka. Okey. Yang pertama ni mengekalkan gaya rambut cikgu. Yang mana tu? Saya rasa ini mestilah antara dua ni Okey. Tapi function dia, kegunaan dia yang utama sekali. Kegunaan Ingat tak? utama. Sebab yang satu tu dia. Oh, okey. Nampak cuba kat tengok sini. betul-betul. Ya. Tadi dalam slide saya pun ada tunjuk yang utama je kan? Betul. Di sini ya, bijak, mengekalkan. Fika. Okey, seterusnya menyepit rambut ni, sepit rambut lah. Itu kalau Fika tak boleh jawab, saya tak tahu lah nak Itulah cakap. Senang sangat. Okey, ataupun klip pembahagi rambut ya cikgu. Ya. Okey, seterusnya membahagikan rambut ni cikgu baru je sebut lagi sekali tadi. Okey. Apa jawapan dia? Sikat ekor cikgu. Okey. Okey. Dan yang terakhir Sudah meluruskan. pastilah. Sebenarnya ada lagi satu ni. Oh, ya ke? Okey. Yang lagi satu tu ialah melembutkan rambut. Ya. Hair moss. Dia kegunaan dia yang pertama untuk melembutkan rambut. Dan hair moss ni untuk makluman semua murid-murid, dia digunakan sebelum prosedur kita meluruskan rambut. Oh, sebelum. Ya, kalau hairspray ataupun penyembur rambut tu kita guna selepas kita buat meluruskan rambut. Oh. Kalau Kalau mousse ni dia basah-basah ke cikgu? dia macam marshmallow punya apa? Dia macam foam. Foam, ya. Okey, faham cikgu. Okey. Jadi boleh tak cikgu semak jawapan saya ni? Okey. Kalau saya tengok sikat ekor, betul membahagikan rambut. Klip pembahagi rambut, betul juga untuk menyepit rambut. Pelurus rambut elektrik, betul juga untuk meluruskan rambut. Hair moss, betul. Ini yang keliru kan? Melembutkan rambut. Ya, betul. Fika dapat jawab betul. Yang terakhir, penyembur rambut. Betul juga untuk mengekalkan gaya rambut. Jadi sekarang ni saya bagi 5 kertas ganjaran warna yang boleh Fika pilih. Wah, okey. Murid di rumah macam mana jawapan? Dia dapatkan sama tak? Sama tak dengan Kak Syafika punya jawapan? Okey. Kalau boleh Fika asingkan terus ikut warna. Asingkan sebab terus kita ikut nanti warna. akan ada surprise. Betul saya ke nak cikgu? buat. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu, sementara saya mengasingkan warna ni, boleh tak kita berehat terlebih dahulu? Okey, boleh Fika. Ya, murid-murid dengar rehat tu, pergilah berehat sekejap, tapi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM.